Perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka bermula dengan sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang kebanyakannya diamalkan di Indonesia dan selatan Thailand. Sistem pendidikan ini ditadbir secara tidak formal di tempat-tempat ibadah seperti madrasah dan surau oleh ilmuwan agama Islam. Para pendidik bagi sistem ini terdiri daripada individu lelaki yang dilantik sebagai imam dan telah menunaikan fardu haji. Pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan isi kandungan di dalam Al-Quran dan tajwid, tafsir Al-Quran, hadis, fiqah dan tauhid. Al-Quran dan kitab-kitab berkaitan hadis, fiqh dan tauhid dan tasawuf adalah dibawa daripada negara-negara Islam seperti Mesir dan negara Arab yang lain. Kebanyakan bahan bacaan ditulis dalam tulisan Jawi dan bahasa Arab. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada waktu pagi iaitu selepas waktu subuh, pada waktu petang dan waktu malam. Kaedah pengajaran yang utama adalah secara hafalan. Pelajar boleh mengeja dan membaca Al-Quran secara berulang-ulang kali sehingga mereka mampu menghafal surah dengan lancar. Sistem pentadbiran pondok lazimnya diadakan di sebuah perkampungan yang berpusatkan sebuah bangunan surau atau masjid yang bertindak sebagai sekolah dan tempat beribadat. Lokasi pondok terletak di pedalaman atau desa pada zaman dahulu, ianya dibuat di kawasan pedalaman padi yang berhimpunnya orang Melayu beragama Islam. Sistem pengajian yang digunakan adalah kaedah pengajaran secara penyampaian oleh Tok Guru. Para pelajar mengingatinya secara hafalan terhadap pelajaran atau matan yang dipelajarinya. Sekolah vernacular merupakan sekolah yang ditubuhkan berasaskan kaum Melayu, Cina dan India yang menggunakan bahasa pengantar kurikulum, buku dan guru masing-masing. Sekolah vernacular yang pertama adalah kaum Melayu pada tahun 1855 di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan pada tahun 1856 di Teluk Belanga dan di Kampung Gelam, Singapura. Penggunaan tulisan Rumi dan Jawi, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1871, A.M. Skinner buat sedikit perubahan iaitu memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas pengajian Al-Quran. Pelajaran akademik dilaksanakan pada sebelah pagi manakala kelas Al-Quran dilaksanakan pada sebelah petang. Hal ini adalah bertujuan untuk menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana didapati golongan ini kurang memberi sambutan terhadap sekolah vernacular. Kekurangan guru merupakan faktor sekolah menengah Melayu tidak wujud ketika itu. Dua buah maktab perguruan iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI di Tanjung Malim 1922 dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu MPPM di Melaka 1935 ditubuhkan untuk mengatasi isu ini. Yang kedua, sekolah vernacular Cina. Dengan pertambahan penduduk Cina di negeri-negeri Melayu, sekolah-sekolah Cina mula dibina. Ianya ditubuhkan oleh masyarakat Cina secara bebas dan tanpa bantuan British. Ianya dijalankan mengikut corak sekolah-sekolah di negara Cina. Seterusnya, buku-buku dan guru-guru juga datang dari negara Cina dibawa masuk sebagai bahan dan tenaga pengajar. Pada peringkat awal, kesemua sekolah Cina memberi pendidikan hingga tahap sekolah rendah sahaja. Ianya mula ditubuhkan pada tahun 1815 oleh kumpulan pendakwah baru Persatuan Mubalik London. Sekolah Cina menggunakan bahasa Cina ataupun Mandarin Kuvyu sebagai bahasa pengantar, manakala guru-guru dan buku teks diimport dari negara Cina.
Pendidikan yang berasaskan pengetahuan klasik Confucius dan penggunaan kaedah pembelajaran secara menghafal dan mendeklamasikan teks Confucius atau klasik Cina tanpa memahami maknanya. Sekolah Vernacular India sebelum merdeka. Sebelum merdeka, sekolah-sekolah Vernacular India di Malaysia dibentuk oleh komuniti India yang berhijrah ke tanah Melayu, terutamanya dari India Selatan, untuk bekerja di ladang-ladang getah pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah Vernacular India berfungsi untuk mengekalkan bahasa, budaya dan identiti kaum India, terutamanya melalui penggunaan bahasa Tamil sebagai medium utama pengajaran. Antara ciri-ciri sekolah Vernacular India ialah bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar utama, manakala bahasa-bahasa lain seperti Inggeris dan Melayu juga diajarkan tetapi tidak diberikan keutamaan. Yang kedua ialah cabaran dan keterbatasan. Sekolah-sekolah vernacular India menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kekurangan kemudahan fizikal, sumber kewangan dan guru yang terlatih. Sekolah-sekolah ini juga mengalami tekanan dari segi mutu pendidikan dan akses kepada pendidikan yang lebih tinggi. Ramai kanak-kanak dari komuniti India tidak meneruskan pendidikan mereka ke tahap yang lebih tinggi kerana sistem sekolah ini terbatas pada pendidikan rendah sahaja. Cara kesimpulannya, sekolah vernacular India sebelum merdeka mewakili usaha masyarakat India untuk mengekalkan identiti dan budaya mereka di tanah yang baru, walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi mutu pendidikan dan keterbatasan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini perjumpaan parlimen kali ini adalah bertujuan untuk kita bersama-sama membincangkan isu-isu dan juga masalah yang sedang kita hadapi. Tujuan pertama saya ingin berjumpa dengan tuan-tuan semua adalah untuk kita bersama-sama bincang bagaimana untuk kita mengubal sekali lagi sistem pendidikan kita. Siapa yang ada cadangan? Timbalan pendidikan, silakan. Saya ada cadangan, Arif. Silakan. Jadi cadangan saya ialah saya telah mengubah satu laporan, iaitu laporan CISME 1946. Jadi tujuan utama laporan ini ialah untuk membina semula sistem pendidikan selepas pemerintahan Jepun di bawah pentadbiran Melayu Union. Jadi cadangan yang saya berikan dalam laporan ini ialah pendidikan rendah percuma untuk semua kanak-kanak di sekolah vernacular. Selain itu, saya juga akan menambahkan subjek sains dalam sukatan pelajaran. Itu dan juga saya akan memperkasarkan lagi bahasa ibunda di peringkat sekolah rendah. Dan akhir sekali ialah saya akan membuka sekolah teknik rendah dengan kurikulum pertukangan dan sains rumah tangga. Jadi itu ialah cadangan saya untuk isu yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, Arif. Nampak menarik laporan yang saya kemukakan sebentar tadi. Jadi saya rasa dengan laporan dan juga persediaan yang Cisnet ada, saya rasa saya setuju dengan laporan itu dan kita akan laksanakan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, baiklah, perjumpaan kita pada hari ini adalah sangat mustahak kerana saya ingin menyatakan isu yang sangat hangat selepas kita menyebutkan mengubah laporan CISME. Saya mendapati bahawa laporan ini sangat gagal kerana katanya kita hanya memberi tumpuan kepada sekolah rendah sahaja dan kita mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi oleh itu saya ingin mencadangkan LJ Bernas untuk mengetuai jawatan kuasa pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Silakan. Ada apa-apa
pandangan dan laporan. Baik. Dalam cadangan saya untuk mengubah laporan Barnas 1950 ini, antara cadangannya adalah menubuhkan Jemaah Nazir Persekutuan, penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah di Tanah Melayu. Selain itu, murid-murid juga yang menamatkan pelajaran di sekolah menengah boleh menyambung pengajaran di sekolah menengah. Lain daripada itu, bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar secara beransur-ansur sebagai mata pelajaran di sekolah kebangsaan sahaja. Dan akhir sekali adalah bantuan kewangan terhadap semua sekolah rendah kebangsaan dan pendidikan percuma kepada kanak-kanak daripada 1 hingga darjah 6. Dengan itu sahaja cadangan yang diperlukan saya kemukakan untuk laporan Barnas ini. Jadi saya selepas saya dengar itu saya rasa saya sangat setuju di atas laporan dan cadangan itu. Semoga sistem kita akan ke arah lebih baik dengan pimpinan Encik Bernice. Terima kasih. Selamat datang ke sidang parlimen kita pada kali ini. Jadi pada sidang kali ini saya ingin mengemukakan satu masalah, iaitu kaum Cina dan kaum Melayu masih lagi menentang sistem pendidikan kita. Walaupun laporan Barnas telah dikemukakan, kaum Melayu dan kaum Cina tidak berpuas hati kerana kaum Cina beranggapan laporan Barnas berhasrat ingin menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. Jadi untuk menangani masalah ini, saya telah melantik 2 pakar pendidik dari Cina, iaitu Dr. Fan dan juga Dr. Wu. Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan Doktor. Baiklah, salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Fan mewakili juga kawan saya iaitu Dr. Wu untuk mengubah satu laporan yang di mana kami gelar sebagai laporan Fan Wu, di mana matlamat utama laporan ini dilaksanakan adalah untuk menjadikan sistem pendidikan di Tanah Melayu disalurkan kepada matlamat membentuk identiti kebangsaan. Selain itu juga saya rasa sekolah-sekolah di Tanah Melayu ini perlu menyediakan kanak-kanak supaya menempuh semua bidang kehidupan berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat mereka. Dari segi bahasa pengantar pula, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar kerana saya melihat bahasa Cina juga tidak berhati dengan bahasa mereka. Dan sebagai oleh itu, ketiga-tiga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah vernacular, tetapi ini mengekalkan bahasa ibunda mereka sebagai identiti budaya. Dan seterusnya dan akhir sekali dari aspek kewangan pula, saya rasa pihak kerajaan perlu memberikan bantuan kewangan kepada pentadbiran sekolah Cina dan juga perlu menubuhkan kolej latihan guru dan latihan dalam perkhidmatan. Terima kasih Doktor atas idea yang berkenan sekali dan laporan anda sebentar tadi. Jadi saya setelah mendengar laporan itu, saya juga bersetuju dengan cadangan-cadangan yang telah diusulkan dalam laporan itu. Jadi secara tidak langsung kita akan mengemukakan laporan ini di sistem pendidikan kita pada zaman ini. Seperti mana parlimen yang lepas, kita telah pun menggubal satu laporan FNU, di mana laporan ini tidak dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat kerana berasa berat sebelah dan oleh masyarakat Melayu. Baik, jadi ada cadangan daripada Yang Berhormat Menteri untuk membukakan cadangan. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Jadi saya selaku mewakili MPP, Majlis Perundangan Persekutuan telah mengadakan satu penyata ataupun lebih dikenali sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Jadi ordinan ini mengkaji semula isu-isu yang disebabkan oleh laporan FNU dan mengadakan penambahbaikan. Jadi antara cadangan penambahbaikan ialah kami akan menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris secara beransur-ansur. Kemudian ialah penggunaan 3 bahasa di sekolah Cina dan Jerman dilaksanakan juga secara beransur-ansur. Jadi serta kami juga akan mengehadkan bilangan murid untuk masuk ke sekolah Inggeris. Dan akhir sekali ialah kami akan berusaha untuk menubuhkan sekolah menengah vokasional. Jadi itu sahaja cadangan-cadangan yang Majlis Perundangan Persekutuan telah mengemukakan dalam Ordinan Pelajaran 1952 ini. Itu sahaja, Ya Arif. Baik, jadi saya rasa itu adalah satu cadangan yang sangat bernas
dan saya setuju untuk mengubah opinion ini. Jadi itu sahaja parlimen kita pada kali ini. Terima kasih. Dan seperti mana yang awak semua tahu, pada sidang parlimen yang lepas, kita telah membicarakan Ordinan Pelajaran 1992. Jadi dengan bagusnya Ordinan Pelajaran tersebut telah mendapat perhatian orang ramai dan juga telah mendapat sokongan kepada pelbagai pihak. Jadi saya pasti pada sidang kali ini ada pihak yang ingin melakukan penambahbaikan terhadap Ordinan Pelajaran tersebut. Jadi dengan tidak membuang masa, saya mempersilakan yang berhormat untuk mengemukakan cadangan anda. Cadangan penambahbaikan bagi Ordinan Pelajaran tersebut adalah dengan mengemukakan cadangan penyata rasa. Baik, tujuan penyata rasa ini adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah. Selain itu, tujuannya juga adalah mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di tanah Melayu. Selain daripada itu, penyata rasa juga adalah untuk mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dirapatkan. Dan akhir sekali adalah tujuan penyata rasa ini adalah untuk memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan. Baik, itu sahaja cadangan penambahbaikan untuk penyata rasa. Okay, terima kasih ke atas usulan yang telah diberi sebentar tadi. Setelah itu, tamatlah sidang parlimen kita. Terima kasih. Baik, terfokus kajian dalam laporan ini adalah mengambil peperiksaan, putusan peperiksaan dan juga penyelesaian kelemahan. Baik, cadangan saya untuk mempertingkatkan lagi sistem pendidikan di negara kita adalah dengan memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Tambahan lagi, menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Selain daripada itu, memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir sebagai persediaan untuk pasaran kerja. Tambahan lagi adalah kursus kemahiran yang diajarkan dalam perdagangan, sains rumah tangga, seni perusahaan dan sains pertanian. Dan akhir sekali adalah mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa. Baik, itu sahaja cadangan penambahbaikan untuk laporan ini. Terima kasih Yang Arif. Jadi dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang telah saya kemukakan ini, jadi dalam laporan ini, maafkan saya telah mengusulkan beberapa cadangan yang saya mengharapkan bahawa dapat meningkatkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Jadi yang pertama ialah sistem pendidikan akan memberikan fokus pada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kemudian kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga akan dikekalkan. Yang ketiga ialah tumpuan akan diberikan pada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini oleh masyarakat dan juga pendidikan. Yang keempat, pendidikan menengah atas diberikan pada dua jurusan, iaitu akademik dan vokasional. Yang kelima ialah boleh melanjutkan peluang persekolahan ditambah daripada 9 tahun ke 11 tahun. Jadi yang keenam ialah kita akan menjuruskan kurikulum ala-ala Malaysia. Okay. Jadi yang terakhir ialah saya mahukan semula akan dibuat ke atas kursus dalam perkhidmatan bagi bahasa Malaysia. Jadi laporan ini akan, maafkan saya, merupakan permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya mengharapkan laporan ini dapat sedikit sebanyak membantu sistem pendidikan kita pada zaman ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Seperti yang telah diperkatakan sebentar tadi bahawa kita berada di sini adalah untuk membangunkan satu atap pendidikan yang mana menjadi teras utama dalam sistem pendidikan kita. Baiklah, menerusi atap pendidikan pada kali ini, kita telah membahagikannya kepada dua aspek, iaitu yang pertama berkaitan dengan institusi pendidikan dan yang kedua adalah berkaitan dengan kurikulum. Baiklah,
Antara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang ingin saya kemukakan ialah yang pertama berkenaan dengan pendidikan khas, di mana kita boleh mengadakan sistem pendidikan khas di mana-mana sekolah, sama ada sekolah menengah atau sekolah rendah, dan kita sendiri mempunyai kuasa untuk menetapkan tempoh pendidikan bagi sistem pendidikan khas ini. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan pendidikan guru, di mana maktab keguruan boleh mengendalikan program-program pengajian, diberikan ijazah dan lain-lain yang melalui program kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi atau mana-mana universiti dari dalam atau luar negeri juga. Baiklah, yang kedua, antara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah adalah yang pertama berkenaan dengan kurikulum pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Pendidikan rendah adalah tempoh 5 hingga 7 tahun, dan pendidikan menengah terdapat 3 jenis pendidikan, iaitu sekolah menengah akademik, sekolah menengah teknik dan juga sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh menteri dari semasa ke semasa. Contohnya pendidikan sekolah menengah agama. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan penilaian dan peperiksaan, di mana murid-murid perlu daripada semua jenis dan kategori sekolah, maksudnya semua sekolah pun perlu menyediakan perlu mengambil peperiksaan yang telah ditetapkan oleh kementerian dari setiap negeri. Jadi itu saja apa yang saya sampaikan menerusi Akta Pendidikan 1995. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menceritakan berkenaan dengan asal-usul falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, sejarah falsafah pendidikan kebangsaan ini bermula pada tahun 1979 dengan pembentukan falsafah pendidikan negara yang respon terhadap isu hangat, iaitu isu 13 Mei 1969. Falsafah pendidikan negara kemudiannya ditukarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996, merujuk kepada laporan Kabinet 1979, Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Jadi, falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk membentuk individu yang berilmu, menyeluruh dan berakhlak mulia selaras dengan pembangunan kemanusiaan dan perpaduan negara. Jadi, jom kita lihat video ini. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. Untuk elemen yang pertama dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu, pengetahuan dan kemahiran serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga, mahir serta berakhlak mulia. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk Dah dengar tadi, berikut merupakan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang kedua, iaitu memperkembang potensi individu. Seperti yang semua tahu, setiap individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani sejak lahirnya. Oleh itu, elemen kedua yang terdapat di dalam FPK ini seharusnya bertanggungjawab dalam memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya dapat mencapai ke tahap yang lebih cemerlang. Sini. Tadi dengar kan? Elemen yang tadi tu ialah perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Okey, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, elemen ini menekankan pengembangan potensi individu secara holistik, bukannya secara terpisah.
untuk membentuk insan berilmu, berkemahiran dan berakhlak. Aktiviti kurikulum dan akademik perlulah seimbang. Jadi potensi individu harus dikembangkan secara optimum melalui integrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkaitan. Untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Elemen yang seterusnya yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Seperti yang diketahui umum, insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas, serta kematangan emosi dan sosial. Selain itu, insan yang seimbang dan harmonis mempunyai potensinya, iaitu intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani telah diperkembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan dalam tahap optimal. Jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sekarang jom kita dengar elemen yang seterusnya dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Elemen ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada penciptanya. Elemen ini juga memberi tumpuan seperti mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Elemen ini menyedari manusia agar bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan Saya tengah serang pokok sekejap. Okey, jadi elemen yang seterusnya ialah membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jadi elemen ni adalah elemen terpenting dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen ni dia akan menekankan sikap suka membaca, cintakan ilmu dan menggunakannya untuk manfaat diri serta orang lain. Jadi rakyat yang berilmu akan memiliki ciri-ciri seperti gemar menambah ilmu, menyebarkannya, memanfaatkannya untuk kebaikan serta berfikiran terbuka dan mendalam. rakyat Malaysia yang berketerampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangan demi kemajuan negara dengan cekap dan sempurna. Rakyat Malaysia yang berketerampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam pelaksanaan tugasnya secara cekap dan sempurna. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan elemen falsafah yang ke-8, iaitu rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Di dalam elemen ini, ianya bertujuan untuk menyaran rakyat supaya memiliki tingkah laku yang bersopan santun, berdisiplin dan bersepadu serta mengamalkannya di dalam kehidupan harian. Secara umumnya, rakyat Malaysia yang mempunyai akhlak yang mulia adalah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk serta kesan daripada perbuatan tersebut. Ianya juga menyaran rakyat supaya mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusiaan serta kewarganegaraan dan mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan segala perbuatan yang buruk. Saya tengah petik buah tadi. Jadi, elemen yang seterusnya adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, rakyat yang bertanggungjawab kepada Tuhan, bangsa dan negara akan melaksanakan tugas dengan cekap, bersih dan amanah. Jadi, ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab termasuklah menyedari tanggungjawab mereka sendiri, mematuhi peraturan negara dan berusaha memajukan diri, keluarga, masyarakat serta agama. Dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kita dah bincang pasal falsafah pendidikan kebangsaan Ya, ada lagi 2 elemen tinggal. Okey, sekarang kami akan memberitahu dan menerangkan 2 elemen yang terakhir yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang saya akan menerangkan yang ke-10, iaitu rakyat yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Di dalam elemen ini kan, ianya ingin menjadikan rakyat dapat menikmati kesejahteraan diri kerana rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ini ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya ketahanan diri yang kuat dan menangani cabaran hidup dari
semasa ke semasa, berfikiran waras dengan jiwa yang tenang dan tubuh badan yang sihat. Oh, jadi itulah elemen yang ke-10 kawan-kawan. Jadi, elemen yang ke-11 iaitu elemen terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Jadi, melalui latihan, rakyat dapat menggunakan kemahiran, produktiviti dan inovasi untuk pembangunan negara. Mereka yang memberi sumbangan kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara akan memiliki keupayaan untuk memupuk kerjasama, perpaduan serta menguasai sains dan teknologi. Jadi, rakyat juga menggagal kestabilan negara dengan mematuhi perlembagaan, mengamalkan rukun negara dan memiliki semangat patriotik serta cintakan negara. Jadi, itu sahajalah untuk elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Hakimi, Hamizan, datang sini sekejap. Saya nak tunjuk sesuatu ni. Kenapa? Apa yang Hadi nak tunjukkan dekat kami? Hadi nak tunjuk apa ni dekat kami? Jadi awak berdua nak dengar lagu tak? Lagu apa ni? Lagu ni dia ada muzik video dan tajuk lagu ni ialah Falsafah Pendidikan Guru ataupun pendeknya ialah FPG. Falsafah pendidikan guru? Tak pernah dengar lah. Jadi awak berdua tak pernah dengar, jadi saya nak terangkan sedikit tentang sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru ni. Jadi waktu zaman dulu-dulu tu, sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia ni tak mempunyai satu falsafah pun yang berbentuk dokumentasi. Jadi pada waktu itu, pendidikan guru ni hanya bergerak mengikut matlamat negara yang dinyatakan dalam beberapa laporan pelajaran. Saya rasa macam pernah dengar. Kalau awak pernah dengar, apakah salah satu contoh laporan tersebut? Laporan Rahmat Talib. Betul. Hakimi tahu lagi satu? Penyataan Razak. Penyataan Razak pun betul. Mana awak berdua pernah lah dengar. Jadi, disebabkan kita tiada hala tuju, jadi pada tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet telah menetapkan satu hala tuju bagi pendidikan guru di Malaysia, iaitu ada dua. Yang pertama ialah untuk menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi murid-murid kita di Malaysia ini. Yang kedua ialah untuk melahirkan satu guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat kita. Okey? Jadi tapi setakat ni tak ada pun cerita pasal falsafah pendidikan guru. Bila falsafah pendidikan guru tu ada? Sabar. Itu pada tahun 1979. Pada tahun 1982 barulah wujudnya falsafah pendidikan guru ni. Patutlah. Jadi yang menggubal falsafah ini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Okey, jadi objektif utama FPG ini ialah untuk menjadikan rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Jadi itulah sejarah pembentukan FPG. Kita dah tahu FPG tu apa. Cuba Hadi tunjuk lagu tu dekat kita orang pula. Jadi kita tengok lagu ni. Okey, jom. Guru yang berpekerti mulia. Jadi tadi awak berdua dengar tak lirik pertama yang ada dalam lagu tersebut? Dengar. Kenapa dengan lirik pertama yang Hadi sebut tadi? Lirik pertama itu ianya mengandungi elemen pertama yang ada dalam falsafah pendidikan guru. Ada berapa elemen? Jadi dalam falsafah pendidikan guru ini, kesemuanya ada 9 elemen. 9. Jadi elemen yang pertama ialah berpekerti mulia. Jadi saya akan terangkan sedikit apakah itu berpekerti mulia pada seorang guru. Okey, jadi seorang guru ini ianya perlulah menunjukkan satu sikap yang mulia seperti kejujuran, kesopanan dan keteladanan moral. Okey, dalam kehidupan sehari kita. Sebagai contoh, cikgu juga perlu sedia meletakkan kepentingan utama mereka kepada orang lain.
ataupun seorang cikgu melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas. Okey, ini penting kerana guru adalah contoh kepada pelajar dan memainkan peranan dalam pembentukan akhlak untuk generasi muda kita. Okey, jadi mari kita sambung pula untuk lirik yang kedua. Berpandangan progresif dan saintifik. Jap. Yang ini saya tahu. Apa yang awak tahu, Mizan? Yang ini, lirik yang kedua ni adalah menunjukkan elemen falsafah pendidikan guru yang kedua, iaitu berpandangan progresif dan saintifik. Dalam elemen ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memesan kepada guru-guru supaya sentiasa bersedia kepada perubahan dan juga berinovasi dalam pendekatan pembelajaran. Maksudnya, guru-guru ni perlulah sentiasa berusaha mencari dan menggunakan idea, kaedah dan bahan baru dalam melaksanakan bidang tugas. Maksud dalam sesi pembelajaran, guru-guru haruslah melaksanakan sesi PDP yang lebih menarik perhatian para pelajar. Kerana apa? Kerana dengan penggunaan pendekatan yang progresif ini, ianya dapat membantu memastikan pelajar bersedia dan menghadapi cabaran dunia yang semakin lama semakin maju. Jadi itulah elemen yang kedua. Jom kita tengok elemen yang seterusnya pula. Bersedia menjunjung aspirasi negara. Untuk elemen yang ketiga pula ialah bersedia menjunjung aspirasi negara. Baik, dalam elemen ini, guru mempunyai tanggungjawab untuk mendidik generasi muda supaya menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan patriotik. Ini melibatkan menanamkan nilai cinta akan negara dan kesedaran untuk menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Elemen ini juga sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai perkara terpenting. Ia juga mengutamakan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas. Contohnya, taat kepada arahan yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Faham. Jadi jom kita sambung tengok video. Kita menyanjung warisan kebudayaan negara. Tadi awak berdua dengar tak lirik sebentar tadi tu? Dengar? Jadi lirik tadi itu ianya mengandungi elemen yang keempat, iaitu menyanjung warisan kebudayaan negara. Jadi dalam elemen itu, guru perlu menghargai dan mengajar pelajar tentang kepentingannya memelihara serta menghormati warisan kebudayaan tempatan Melayu, India dan juga Cina. Jadi selain itu, guru juga berperanan menjadi role model kepada bukan sahaja murid tau, tapi juga kepada ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Untuk apa? Untuk menerapkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara. Cara kesimpulannya, ini akan membantu dalam mengekalkan identiti kebangsaan dan menyatukan masyarakat dalam satu kaum. Faham. Jadi mari kita sambung lirik seterusnya. Menjamin pembangunan individu, memelihara suatu masyarakat. Yang ni pun saya tahu, iaitu elemen yang kelima dalam FPG. Apa elemen itu, Mizan? Elemen yang kelima adalah menjamin perkembangan individu. Tahu tak maksud dia apa? Tak tahu. Menjamin perkembangan individu ini adalah elemen yang menekankan tentang kepastian guru dalam memperkembangkan kemahiran pelajar secara holistik dan sekaligus memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberikan peluang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut merangkumi intelek, emosi, fizikal dan juga rohani. Jadi itulah apa yang dimaksudkan dengan elemen yang kelima dalam falsafah pendidikan guru, iaitu menjamin perkembangan individu. Jadi dah faham? Jom kita sambung ke lirik yang seterusnya. Memelihara satu masyarakat yang bersatu padu. Elemen yang keenam pula ialah memelihara sebuah masyarakat yang bersatu padu. Baik, dalam elemen ini, guru memainkan peranan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar dengan menyemai nilai-nilai kebersamaan, hormat menghormati dan toleransi di kalangan pelbagai kaum dan budaya. Ianya mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk
dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan. Tamsilnya, menerapkan elemen perpaduan semasa mengajar dan kurikulum. Dah faham. Jadi jom kita lihat lirik yang seterusnya. Demokratik. Tadi awak semua perasan kan tentang lirik sebentar tadi tu? Yang mana? Apa yang disebut? Ada yang dia sebut memelihara sebuah masyarakat yang demokratik. Kalau awak nak tahu, itulah elemen yang ketujuh dalam falsafah pendidikan guru. Jadi dalam elemen ini, guru perlulah mendidik pelajar mengenai hak dan tanggungjawab dalam sebuah negara yang demokratik, termasuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan prinsip keadilan. Sebagai contohnya, guru juga boleh memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar ketika berlangsungnya PDP di dalam kelas. Okey? Itu maksud dia. Ya, jadi ini kita sudah masuk elemen yang ketujuh. Tinggal lagi 2 elemen lagi. Jom kita dengar. Jom kita dengar. Progresif. Cok. Kamu semua tahu tak yang ni? Tak tahu. Tak tahu kan? Sini nak cerita. Inilah elemen yang ke-8 yang terdapat di dalam falsafah pendidikan guru. Elemen ke-8 ini adalah memelihara sebuah masyarakat yang progresif. Dalam pendidikan yang disampaikan oleh guru, ianya haruslah membantu melahirkan masyarakat yang sentiasa ingin maju ke hadapan dalam semua aspek. Dalam elemen ini juga, ianya memerlukan penekanan kepada pelbagai aspek dalam melaksanakan tugasan bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan juga saintifik. Jadi kamu semua dah faham? Faham. Inilah elemen yang ke-8. Jom kita tengok elemen yang terakhir dan terdapat di dalam falsafah pendidikan guru. Dan berdisiplin. Kita telah masuk elemen yang terakhir, iaitu elemen yang ke-9. Apa elemen yang ke-9 tu? Baik, elemen yang ke-9 ialah memelihara sebuah masyarakat yang berdisiplin. Dalam elemen ini, guru bertanggungjawab membentuk pelajar yang berdisiplin, beradab dan mempunyai rasa bertanggungjawab yang tinggi. Disiplin adalah asas kepada kejayaan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat. Elemen ini memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi nilai penerapan, nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin. Apa contohnya? Contohnya, menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri setiap murid. Jadi itulah elemen yang terakhir kita. Habis dah muzik video sebentar tadi. Awak berdua seronok tak dengan lagu tadi tu? Seronok. Jadi melalui lagu tersebut tadi lah kita dapat mengetahui apakah ke-9 elemen yang ada dalam falsafah pendidikan guru. Jadi awak berdua rasa dapat sesuatu yang baharu tak hari ni? Dapat. Terima kasih Haji sebab ajak kami berdua menonton video berkenaan dengan falsafah pendidikan guru ini. Terima kasih Hadi, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama kami di dalam Buletin Falsafah bersama saya Muhammad Hamizan dan rakan setugas Muhammad Hakim bin Hamid dan Muhammad Hadiahna bin Khairuddin. Tajuk utama pada buletin pada kali ini ialah berkenaan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia, Falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan.
Konteks pertama yang akan kami utarakan pada kali ini ialah berkenaan dengan hubung kait perkembangan pendidikan masa lalu, iaitu Laporan Kabinet 1979 dan Dasar Ekonomi Baru dengan falsafah pendidikan guru, SGM dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Kedua-duanya menunjukkan kesinambungan antara dasar-dasar terdahulu dan pembentukan dasar pendidikan yang lebih moden dan menyeluruh. Hal ini adalah bertujuan untuk melahirkan guru yang kompeten, profesional dan berkesan dalam mendidik generasi muda yang seimbang dan holistik. Yang pertama iaitu hubung kait dengan falsafah pendidikan guru FPG dan yang disusun berdasarkan falsafah pendidikan yang menekankan pembinaan guru yang bukan sahaja kompeten dalam pengajaran tetapi juga mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi serta komitmen profesional dalam mendidik pelajar menjadi insan yang seimbang. Guru-guru yang dilatih di bawah FPG perlu memahami dan mematuhi nilai-nilai pendidikan kebangsaan yang berakar umbi dalam Dasar Pendidikan Negara sejak Laporan Kabinet 1979 dan DEB. Dalam konteks ini, DEB menggariskan kepentingan pembangunan keupayaan guru dalam mempromosikan perpaduan dan kesejahteraan sosial yang masih dikekalkan dan ditambah baik dalam FPG. FPG juga menekankan pembinaan kecekapan pedagogi dan profesionalisme guru sejajar dengan harapan Laporan Kabinet 1979 untuk memastikan guru berkualiti tinggi dalam melaksanakan peranannya. Yang kedua, Standard Guru Malaysia dan SKPMG 2, Standard dan Penambahbaikan Profesionalisme Guru Standard Guru Malaysia, SGM, memperkenalkan satu garis panduan yang jelas mengenai kompetensi, profesionalisme dan peranan guru dalam sistem pendidikan moden Malaysia. Ini mencerminkan kesinambungan dengan reformasi pendidikan Laporan Kabinet 1979 yang menekankan keperluan pembangunan tenaga pengajar yang cemerlang. SKPMG 2 pula bertujuan meningkatkan kecekapan sekolah dan guru berdasarkan amalan terbaik yang berpaksikan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dengan penekanan terhadap penilaian kualiti pendidikan, SKPMG 2 membantu memastikan bahawa guru bukan sahajalah dapat menguasai aspek pengajaran tetapi juga mampu meningkatkan kualiti sekolah secara keseluruhan. Guru Insani Pembangkit Generasi Madani. Itu tema yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2023. Bagi guru Sekolah Kebangsaan Taman Sri Gombak Abdul Rani Abdul Rahman, generasi seimbang secara holistik perlu dibentuk sebelum dapat dididik ke arah manusiawi. Melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi sasiah, adab dan kemenjadian murid itu sendiri untuk membentuk sikap manusiawi dalam kalangan murid. Jadi kita perlu bentuk dan didik mereka ke arah manusiawi agar selari dengan falsafah pendidikan negara dan tujuh teras yang diperkenalkan oleh YB pendidikan kita. Murid akan seronok, sayang dan kita sabar menghadapi kerana murid-murid ini. Kita bentuk satu roh guru. Roh guru, kemudian kita cipta aura guru itu agar kita dapat beli jiwa murid itu. Konteks yang kedua pula berkenaan dengan perkembangan pendidikan masa lalu dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Laporan Kabinet 1979 dan Dasar Ekonomi Baharu memainkan peranan penting dalam pembinaan falsafah pendidikan kebangsaan kerana kedua-dua dasar ini memberi fokus kepada pembinaan sebuah sistem pendidikan yang menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi serta perpaduan nasional. Berikut adalah bagaimana kedua-duanya mempengaruhi pembinaan falsafah pendidikan kebangsaan. Antara sumbangan penting laporan ini kepada pembinaan falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan untuk perpaduan. Laporan ini menekankan pendidikan sebagai alat untuk membina perpaduan antara kaum di Malaysia. Pembinaan perpaduan melalui pendidikan menjadi salah satu aspek utama yang kemudiannya dirangkumkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, di mana pendidikan dilihat sebagai platform untuk menyemai nilai integrasi dan keharmonian sosial dalam masyarakat pelbagai kaum. Yang kedua ialah penekanan terhadap pembangunan holistik. Laporan Kabinet 1979 mencadangkan pendidikan yang bukan hanya memberi fokus pada pencapaian akademik tetapi juga kepada pembangunan sosial, moral dan fizikal. Ini selari dengan falsafah yang dimaktubkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan individu yang seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, DAB yang diperkenalkan pada tahun 1971 bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Pendidikan menjadi komponen utama dalam mencapai matlamat DAB dan ini mempengaruhi pembinaan FPK melalui beberapa cara, iaitu yang pertama, pengurangan jurang sosioekonomi melalui pendidikan. DAB telah memberi tumpuan kepada memperbaiki akses kepada pendidikan bagi golongan miskin dan luar bandar, khususnya kaum bumi putera, untuk membasmi kemiskinan dan memperbaiki mobiliti sosial. Ini diterangkan dalam FPK yang mengutamakan pendidikan berkualiti dan adil sebagai cara untuk memastikan peluang yang sama kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum atau latar belakang ekonomi. Baiklah, berita akan diteruskan dengan rakan setugas di seri pentas. Ini mesti diteruskan dan anak-anak yang hadir pada hari ini telah pun saya isytiharkan sebagai Duta Madani Perpaduan khusus untuk peringkat maknanya peringkat KPM Kuala Lumpur, dan kita akan teruskan program seperti ini dalam usaha memupuk perpaduan dan juga pembinaan negara madani dengan pembinaan dan pengukuhan melalui program-program sebegini. Datuk Seri Johari yakin pendidikan akan membantu mengubah kehidupan keluarga dan membina generasi baru. Golongan-golongan B40 ni memberi perhatian kepada pendidikan, khususnya kepada anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Itulah tujuan atau simbolik program ini. Saya harap dengan penekanan kita kepada anak-anak dari segi soal pendidikan, dia akan membantu keluarga untuk keluar daripada kepompong kemiskinan apabila mereka ini berjaya sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan persekolahan kepada 3,000 pelajar di Zon Pandan menerusi program Kembali ke Sekolah Anjuran Parlimen Titiwangsa di Dewan Yayasan Bena Nusa Taman Maluri. Keseluruhan 4,900 pelajar termasuk 800 pelajar dari Kampung Baru dan 1,000 Datuk Keramat mendapat manfaat daripada program tradisi itu. Bantuan disalurkan beg sekolah dan wang tunai RM100 untuk setiap pelajar. Datuk Seri Johari berkata sumbangan seperti itu amat bermakna bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana, terutama mereka yang tinggal di bandar, untuk meringankan beban perbelanjaan keluarga yang tinggi. Konteks yang ketiga pula ialah hubung kait penubuhan falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait rapat dari segi matlamat, prinsip dan peranan yang dimainkan dalam membentuk sistem pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan guru adalah kesinambungan dan refleksi kepada falsafah pendidikan yang lebih luas, iaitu FPK, yang menjadi panduan utama dalam membina sistem pendidikan yang menyeluruh. Yang pertama ialah penerapan nilai FPK dalam pembentukan guru FPG dibentuk sebagai refleksi langsung daripada prinsip dan nilai falsafah pendidikan kebangsaan. FPK menekankan bahawa pendidikan bukan hanya untuk mencipta individu yang berpengetahuan, tetapi juga seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini diterjemahkan ke dalam FPG, di mana latihan guru menekankan kepada pembentukan guru yang bukan sahaja cemerlang dalam aspek pengajaran, tetapi juga mempunyai nilai moral dan sahsiah yang tinggi. Yang kedua pula, guru sebagai pelaksana utama falsafah pendidikan kebangsaan. Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan di dalam kelas. Untuk memastikan FPK dapat dicapai, falsafah pendidikan guru perlu memberikan panduan bagaimana guru harus dibentuk dan dilatih supaya mereka dapat menyampaikan kurikulum pendidikan yang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan kata lain, guru adalah pemakin utama yang memastikan visi falsafah pendidikan kebangsaan menjadi realiti melalui amalan pengajaran yang berkesan. Yang ketiga pula, pembangunan modal insan falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan modal insan yang boleh menyumbang kepada kemajuan negara. Dan ini memerlukan guru yang kompeten untuk mendidik generasi yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Falsafah pendidikan guru memberi fokus kepada pembangunan guru yang berkualiti, kerana guru yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang. Seterusnya, menyumbang kepada pembangunan modal insan yang diimpikan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Kesimpulannya, hubungan antara falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan sangat erat kerana kedua-duanya saling melengkapi dalam usaha membina sistem pendidikan yang berkualiti di Malaysia.
FPG dibina berdasarkan asas yang digariskan dalam FPK, dengan guru dilihat sebagai ejen utama untuk mencapai matlamat pendidikan kebangsaan. Baiklah, berikut merupakan beberapa tayangan video yang menunjukkan bahawa guru-guru mengamalkan falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan kebangsaan dalam kelas. Pada Majlis Amanat Sempena Pembukaan Sesi Persekolahan 2024-2025 di Putrajaya siang tadi, Azman berkata dalam minggu pertama pengurusan sekolah perlu mengalu-alukan kehadiran murid dan memastikan mereka seronok untuk hadir ke sekolah. Selain itu, beliau mahu pentadbir sekolah melaksanakan aktiviti bersesuaian sepanjang Ramadan dan ketika cuaca panas. Ini adalah merupakan tahun kedua kita melaksanakan pendekatan baru yang mana pada minggu pertama sesi persekolahan tidak ada proses pembelajaran seperti biasa dalam bilik darjah, tetapi kita melaksanakan program-program yang melibatkan bukan sahaja murid, guru, tetapi juga ibu bapa, pihak BKS dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Konteks yang keempat pula ialah penubuhan falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Saling berhubung kait kerana kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk membina sistem pendidikan yang seimbang dan menyeluruh bagi mencapai pembangunan individu serta negara. Berikut ialah hubungan antara penubuhan FPN dan juga FPK. Yang pertama, falsafah pendidikan negara iaitu FPN sebagai asas FPK. FPN adalah asas falsafah yang menjadi panduan kepada pembentukan FPK. Kedua-duanya berkongsi matlamat yang sama, iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi akademik, sasiah dan patriotisme. FPN telah menjadi garis panduan awal, manakala FPK adalah versi yang lebih terperinci dan menyeluruh yang mengambil kira perkembangan sistem pendidikan dan keperluan negara. Yang kedua pula ialah penerusan prinsip pembangunan. Holistik FPN menekankan pembangunan insan dari segi intelektual dan sasial, sementara FPK memperluaskan konsep ini dengan memberi tumpuan kepada pembangunan rohani, jasmani, emosi selain intelek. FPK mengukuhkan prinsip pembangunan insan secara holistik yang dimulakan oleh FPN dengan memasukkan lebih banyak elemen untuk memastikan kesinambungan dalam pendidikan individu. Yang ketiga ialah perpaduan dan keharmonian. Kedua-dua FPN dan FPK menekankan kepentingan perpaduan nasional melalui pendidikan. Dalam FPN, pendidikan dilihat sebagai alat penting untuk mengekalkan perpaduan antara kaum dan memupuk semangat patriotik. Sementara FPK memperluas peranan pendidikan sebagai platform untuk memupuk keharmonian sosial dan perpaduan dalam konteks masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, secara kesimpulan penubuhan falsafah pendidikan negara adalah langkah awal yang memberikan asas kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kedua-dua falsafah ini berkait rapat dalam usaha mencapai matlamat untuk melahirkan individu yang seimbang, berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada perpaduan dan pembangunan negara. Dan konteks yang terakhir adalah hubung kait di antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru sangat penting dalam membentuk arah perkembangan pendidikan di Malaysia. Kesan dari hubung kait ini telah membawa kepada penggubalan pelbagai inisiatif pendidikan yang relevan dan cabaran global masa kini. Berikut adalah kesan yang dapat dilihat dalam perkembangan pendidikan, termasuk dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, Pendidikan Abad ke-21, Dasar Pendidikan Digital dan usaha UNESCO. Yang pertama, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. FPK berperanan dalam memandu dasar utama pendidikan yang melahirkan pelan pembangunan seperti PIPP. PIPP menyasarkan untuk membangunkan pendidikan secara holistik dengan merangkumi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Selaras dengan matlamat FPK. Melalui pelan ini, struktur pendidikan di Malaysia lebih terarah kepada keseimbangan antara pendidikan akademik dan sosial, memastikan pelajar menerima pendidikan yang menyeluruh. Yang kedua adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. PPPM 2013-2025 adalah kesinambungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan bertujuan untuk membawa pembaharuan dalam sistem pendidikan Malaysia.
dengan 6 aspirasi murid yang menjadi tunjang PPPM, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, kemahiran duri bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Ianya selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan murid yang seimbang. Implikasinya ialah sistem pendidikan Malaysia kini lebih memberi tumpuan kepada pembangunan murid secara keseluruhan dan bukan hanya berorientasikan peperiksaan sahaja. Yang ketiga, pendidikan abad ke-21, FPK dan FPG juga memberikan asas kepada pembentukan pendidikan abad ke-21. PAK 21 menggalakkan kreativiti, kolaborasi, komunikasi dan pemikiran kritis 4C. Selaras dengan aspirasi FPK dalam melahirkan insan yang holistik dan inovatif. Dengan itu, bilik darjah di Malaysia kini berfokus kepada pembelajaran yang lebih interaktif dan pelajar didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan guru memainkan peranan sebagai fasilitator. Yang keempat ialah dasar pendidikan digital dalam era digital. Dasar pendidikan digital Malaysia menyokong kemajuan teknologi dalam pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan menggariskan keperluan pembangunan intelek yang seimbang dengan rohani, sosial dan emosi. Oleh itu, dasar ini memberikan akses pada teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran tanpa mengabaikan aspek sahsiah pelajar. Kesan positifnya ialah peningkatan kemahiran digital dalam kalangan guru dan murid yang bersedia untuk menghadapi cabaran dunia digital, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai murni yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya ialah berkenaan dengan 6 aspirasi murid dalam PPPM seperti yang diterapkan dalam PPM. 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, kemahiran duri bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Semuanya adalah pencerminan langsung daripada falsafah pendidikan yang dibentuk oleh FPK. Ini bermakna kurikulum kini memberi penekanan bukan hanya kepada pencapaian akademik tetapi juga pembangunan moral, rohani dan patriotisme. Seterusnya adalah 5C, kemahiran abad ke-21 dalam pendidikan moden. Aspek 5C iaitu critical thinking, creativity, communication, collaboration dan character menjadi fokus utama. Ini juga adalah hasil daripada panduan FPK dan FPG yang menggariskan kepentingan pembangunan pemikiran kritis, inovasi dan sahsiah dalam diri pelajar. Aspek ini membantu pelajar menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks dan saling berkait. Kesimpulannya, hubung kait antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan perkembangan pendidikan di Malaysia menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh, menitik beratkan bukan sahaja kecemerlangan akademik tetapi juga pembangunan sahsiah, kemahiran sosial dan kesedaran diri. Inisiatif seperti PPPM, PAK 21, Dasar Pendidikan Digital dan usaha UNESCO memperkukuhkan lagi misi Malaysia untuk melahirkan pelajar yang seimbang, dinamik dan bersedia menghadapi cabaran global. Menurut Fadlina, objektif dasar ini dapat memperkukuhkan infrastruktur, infostruktur dan kandungan pendidikan digital selain berupaya mengoptimumkan penglibatan aktif rakan strategik sebagai pembangkit pendidikan digital bagi mengurangkan jurang akses sumber pembelajaran murid terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. KPM memperkasakan 367 pusat kegiatan guru PKG dan 16 buah sektor sumber dan teknologi pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara sebagai pusat kecemerlangan untuk inisiatif pendidikan digital. Dan inilah masanya yang terbaik ketika ini dalam keadaan kita memang sudah pun maknanya sebelum ini semasa pandemik kita sudah pun melaksanakan tetapi tidak ada dasar. Jadi untuk mengukuhkan lagi ya apabila kita bercakap tentang teras-teras tadi dia mesti ada dasar. Jadi bila dasar ini kita dapat perkukuhkan dan kita luncurkan maka ekosistem ini akan lebih kuat berdasarkan apa yang kita telah angkat sebagai dasar utama ini. Secara kesimpulannya, perkembangan pendidikan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan negara yang akhirnya memberikan kesan yang baik dalam sistem pendidikan di Malaysia yang menjadi lebih sistematik dan efisien. Itu sahaja untuk Buletin Falsafah pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.